Baik, kembali kepada kisah Nabi Allah Ismail alaihi salam, kenapa dia diberi gelaran Sadiqal Wa'di. Ibnu Jurash, seorang ulama besar, telah menyebutkan sesungguhnya Nabi Allah Ismail ini tidaklah sesekali bila dia berjanji untuk menunaikan sesuatu ibadah atau menunaikan sesuatu amalan yang dia niatkan ibadah dan amalan tersebut kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk memenuhi janji tersebut dengan sempurna dan sebaik mungkin. Begitu juga dalam soal sekiranya Nabi Allah Ismail melakukan nazar kepada Allah, yang mana nazar ini juga akan disempurnakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Imam besar, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang terkenal dengan tafsirnya Tafsir Tabari, telah meriwayatkan satu kisah yang mana Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, telah menceritakan kepada aku Yunus, telah menceritakan kepada aku Ibnu Wahab, telah menceritakan kepada aku Umar Ibnul Haris, telah menceritakan kepada aku Sahal bin Aqil. Sahal bin Aqil mengatakan bahawa pada suatu ketika dahulu Nabi Allah Ismail ni pernah berjanji dengan seorang lelaki, yang mana Nabi Allah Ismail berjanji untuk bertemu dengan lelaki tersebut atas sesuatu urusan di suatu tempat, yang mana dalam tafsir tak sebut tempat tu, tapi digambarkan Nabi Allah Ismail janji dengan seorang lelaki di suatu tempat. Bila Nabi Allah Ismail mendatangi tempat tersebut, dikatakan bahawa lelaki yang dia berjanji tadi, nak jumpa dengan Nabi Allah Ismail tadi, terlupa akan janji dia. Bukan Nabi Ismail yang terlupa, Nabi Ismail pi tempat tu, tapi lelaki hak berjanji nak jumpa dengan Nabi Allah Ismail di tempat tu lupa akan janji dia. Jadi bila lelaki ni lupa, Nabi Ismail dia tak berganjak. Dia duduk situ saja tunggu sampai lelaki tu sampai. Keesokan harinya baru lelaki hak janji dengan Nabi Allah Ismail tadi baru teringat, oh semalam aku berjanji dengan Nabi Allah Ismail nak jumpa dengan dia tempat sekian-sekian. Tapi hari ini dia teringat, terus dia pi kepada tempat yang dijanjikan. Dia tengok Nabi Allah Ismail masih ada duduk situ, tak berganjak dan tak balik. Lalu dia tanya Nabi Allah Ismail, wahai Nabi Allah Ismail, adakah kamu tidak berganjak ataupun tidak beralih daripada tempat ni? Tidak sesekali. Bahkan aku akan menunggu sampai kamu sampai, sebab aku dah berjanji dengan kamu tunggu tempat ni. Ini menunjukkan bahawa Nabi Allah Ismail ini bukan sahaja kuat janji dia dan nazar dia terhadap Allah, tapi bila dia berjanji dengan manusia lain, pasti itulah yang dilakukan olehnya. Tunggu sampai satu hari suntuk. Tetapi Imam Ibnu Katsir telah membawakan dua lagi riwayat mengenai kisah yang sama tetapi masa yang berbeza. Kalau riwayat pertama tadi cuma satu hari, tetapi riwayat yang sama juga datang daripada Imam Sufyan As-Sauri, yang mana Imam Sufyan As-Sauri mengatakan telah sampai berita dan riwayat kepadaku bahawa Nabi Allah Ismail menunggu lelaki yang berjanji dengannya itu bukan satu hari, tapi 1 tahun penuh. Maksudnya hak ni lagi lama. Menurut riwayat kedua daripada Imam Sufyan As-Sauri, Nabi Allah Ismail tunggu setahun. Lelaki tu teringat baru pergi tempat tu dan dapati Nabi Allah Ismail masih ada tempat tu. Dan riwayat yang ketiga datang daripada Ibnu Zaujak. Ibnu Zaujak kata setahun juga, sama macam riwayat yang kedua yang diketengahkan oleh Imam Sufyan As-Sauri. Tapi yang ada penambahan pada riwayat Ibnu Zaujak ialah tunggu tu setahun ni sampai Nabi Allah Ismail bina satu rumah kecil sebagai penempatan. Nak setahun ni nak kena hujan panas gelak cerah ni, kena sampai buat rumah di situ.
kena sampai buat penginapan di situ. Tapi dalam ketiga-tiga riwayat ini, kita letakkan hanya Allah lah yang maha mengetahui berapakah sebenarnya jumlah hari atau jumlah masa. Tetapi riwayat ini menunjukkan bahawa Nabi Allah Ismail ada salah seorang yang kuat berpegang dengan janjinya, sampaikan Allah menyebut innahu kana sadiqal wa'di. Begitu juga kalau kita bersyair ke, nama dia bernasyid ke, kan ada kita duk nasyid kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, amisna ala dinil Islam. Kemudian ada bahagian terakhir itu sadiqul wa'dil amin. Tapi sadiqul wa'dil amin ini merujuk kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tok dia dulu Nabi Allah Ismail, orang yang berpegang teguh dan kuat pada janji bila berjanji dengan seseorang, apatah lagi cucunya yang datang sebagai seorang nabi dan rasul yang terakhir juga seorang yang kuat berpegang teguh kepada janjinya. Baik. Berkenaan dengan kisah Nabi Allah Ismail juga, kalau kita nak dapatkan gambaran bahawa bila dia berjanji dia akan menunaikan janji dia, kita rujuk dalam surah Safat. Safat ayat 102 adalah jawapan. Bila mana ada dialog yang panjang tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim bermimpi dan dia cerita mimpi dia kepada anak dia Ismail. Pasal dia mimpi nak sembelih anak dia tu. Apa jawapan tu, poin dia. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kamu akan dapati aku ni wahai bapa akan termasuk di dalam orang-orang yang bersabar atas hal tersebut. Jadi bila benar-benar ketika Nabi Allah Ibrahim nak sembelih anak dia Ismail, kalau kita nak tengok pembuktian kata-kata bahawa dia mampu bersabar, kita boleh tengok keadaan tu. Kalau orang tu tak mampu sabar, dia akan melengah-lengahkan. Kalau orang tu tak mampu sabar, dia akan buat dalih, dia akan buat helah, dia akan buat alasan, sama ada untuk mengelak daripada disembelih atau melambat-lambatkan usaha penyembelihan tersebut. Tapi keadaan apa yang berlaku kepada Ismail sama seperti yang dia tuturkan kepada bapaknya sebelum ini, insya-Allah aku akan menjadi golongan-golongan manusia yang mampu bersabar. Jadi waktu nak kena sembelih pun dia relax. Dia sabar dengan ketentuan Allah terhadap dirinya melalui perintah terhadap bapa dia Nabi Allah Ibrahim. Dan ini terbukti atas kesabaran yang dia sendiri ucapkan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq salasun. Tanda-tanda bagi orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kazaba, iza wa'ada akhlafa, iza tumina khana. Tanda orang munafik yang pertama, iza haddasa kazaba. Bila dia bercakap, bila dia berbicara, dia berbohong, dia menipu, dia berdusta. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Bila dia berjanji, dia menyalahi janji dia. Dia tak tepati janji dia. Dan yang ketiga, wa iza tumina khana. Bila dia diberi amanah, dia mengkhianati amanah tersebut. Jadi itu tanda-tanda ataupun sifat manusia yang munafik. Dan kalau kita nak melihat kepada sifat manusia yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita kena cari kebalikan daripada 3 sifat tadi. Maksudnya pattern orang beriman, bila dia berbicara, dia bercakap benar, dia bercakap jujur, dia bercakap betul.
Bila dia berjanji, dia bukan tak tepati janji, malah dia menunaikan janjinya. Dan bila dia diberi amanah, dia berusaha sedaya upaya dengan setakat kemampuan yang dia ada untuk menjalankan dan melunaskan janji-janjinya ataupun amanah-amanah yang dia pikul ataupun yang dia tanggung. Baik, kembali kepada persoalan tadi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kisah yang ni berlaku sebelum Nabi Muhammad ni diangkat oleh Allah jadi nabi dan jadi rasul. Yang ni waktu dia ikut geng-geng berniaga ke negeri Syam kan. Nabi Muhammad bawa barang-barang dagangan pi ke negeri Syam. Kisah ini kita boleh buka dalam Sunan Abi Daud, iaitu kitab hadis Sunan Abi Daud. Satu lagi kitab karangan Abu Bakar Muhammad Ibnu Ja'far Al-Kharaiti. Kitab ni tajuk dia Makarimul Akhlaq. Akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia. Jadi dia ada riwayat yang panjang sampailah riwayat ni yang terakhir sekali disebut oleh seorang individu yang bernama Abdullah Ibnu Abul Hamsa. Sebab Abdullah Ibnu Abul Hamsa ni lah orang yang ada hubungan terus dengan peristiwa dan kejadian dengan Nabi Muhammad ni. Ditakdirkan oleh Allah, bila Nabi Muhammad ni berdagang, Nabi Muhammad ni berniaga, Abdullah ni dia ada hutang yang masih belum selesai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun berjanji dengan Rasulullah, hari sekian-sekian, tempat sekian-sekian, dia akan datang dan selesaikan hutang tu. Jadi tunggu punya tunggu, hari yang ketiga baru dia sampai. Hari pertama, hak patut hari janji tu dia sampai, dia tak ingat. Esokkan pula, lusa tu, dia tak ingat pula. Hari ketiga baru dia teringat. Bila hari ketiga baru dia teringat, lalu dia pergi, Nabi duduk situ lagi tunggu dia 3 hari. Yang ni ada perkataan Nabi sebut, ya fata laqad syaqaqta alayya ana hahuna munzu salasin antaziruka. Wahai anak muda, laqad syaqaqta alayya, sesungguhnya perbuatan kamu ni amat memberatkan diri aku. Dah janji-janji, hari ketiga baru mai. Ana hahuna, aku duduk sini tunggu hang, munzu salasin antaziruka, aku duduk tunggu dah 3 hari dah. Hari pertama janji, hang tak datang. Hari kedua tak ingat. Hari ketiga baru mai. Dan ini menunjukkan bahawa Rasulullah juga menyamai akhlak, iaitu benar pada janjinya sebagaimana moyangnya dahulu, iaitu Nabi yang kita bicarakan sekarang, Nabi Allah Ismail alaihi salam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi pernah memuji menantu dia. Siapa menantu Nabi? Bukan menantu Nabi ni Osman, tapi menantu Nabi, suami pada Zainab, kakak pada Fatimah. Suami pada Zainab nama dia Abul Ash bin Rabi'. Dia ni, walaupun dia ni dalam perang Badar, dia antara grup yang duduk belah grup Abu Jahal. Duduk belah grup Abu Jahal lawan grup sahabat-sahabat Islam. Dan dia akhirnya tertawan. Panjanglah kisah dia ni. Jadi ketika dia jadi menantu Nabi ni, dia adalah seorang yang baik budi pekerti dan baik akhlak dia. Nabi pernah sebut kebaikan akhlak dia. Nabi sebut tentang menantu dia ni, apa dia? Haddasani fasadaqani wa wa'adani fawafali. Maksudnya dia berbicara dengan aku dan dia juga membenarkan apa yang aku cakap, apa yang aku sebut, apa yang aku ceritakan. Walaupun dia ni tidak sama akidah dengan Nabi, dia tak masuk Islam lagi pada masa tu, tetapi dia ni seorang yang boleh bersembang dengan Nabi, berbicara dengan Nabi, bercakap dengan Nabi, hubungan baik dengan Nabi. Lepas tu setiap apa yang Nabi sebut dia benarkan. Bukan dia kata bukan dia kata dak, bukan dia lawan.
Ini menunjukkan sifat baik yang Nabi cerita pada menantu dia. Wa wa'adani, bila dia berjanji dengan aku, fa wafali, dia akan menunaikan segala janji-janjinya pada aku. Itu kisah Rasulullah mengisahkan tentang salah seorang menantu dia yang bernama Abul Ash bin Rabi', iaitu suami kepada putrinya Zainab. Dan begitu juga para sahabat, ramai yang masih mengekalkan sikap berpegang teguh pada janji. Antara kisah lain ialah bila Rasulullah ni dah wafat, Rasulullah dah meninggal. Jadi Abu Bakar keluar untuk mengumumkan satu hal. Antara benda penting yang diumumkan oleh Abu Bakar setelah Rasulullah ni wafat, iaitu dua benda. Mana-mana di kalangan kamu yang dulu waktu Nabi Muhammad, waktu Rasulullah ni hidup, dia ada pernah janji apa-apa dengan kamu, tapi janji itu belum dapat ditunaikan waktu dia hidup, mari jumpa dengan aku. Apa-apa janji sekalipun yang Muhammad pernah mengadakan perjanjian dengan kamu, siapa-siapa pun, tapi sebab dia dah meninggal ni, janji itu belum ditunaikan, datang jumpa aku. Ataupun yang terlibat dengan masalah hutang, kamu bagi hutang dekat Muhammad, Muhammad belum settle, Muhammad belum lunaskan, datang jumpa aku akan tunaikan, aku akan settlekan. Tiba-tiba keluarlah seorang sahabat yang nama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah nak mari settle hak nombor satu, bukan hak nombor dua. Dia dengan Rasulullah tak ada bab hutang-hutang. Dia berhutang dengan Nabi ke, Nabi berhutang dengan dia, tak ada. Tapi bab Nabi pernah berjanji dengan dia. Apa yang Nabi janji dengan dia dulu, Nabi sebut bila telah datang harta daripada Bahrain. Tak tahu bila ni. Nabi sebut kat dia, bila datang harta daripada Bahrain, maka aku akan memberikan kepada kamu banyaknya sekian-sekian. Tapi masa Rasulullah hidup tak datang lagi harta tu. Lepas Rasulullah meninggal tak datang lagi, tapi dia sebut benda ni dekat Abu Bakar. Jadi bila betul-betul dapat menguasai kawasan tersebut dan datang harta tu daripada Bahrain, maka Abu Bakar panggil Jabir bin Abdullah. Lalu dia penuhi dengan kedua-dua telapak tangannya. Jadi di sini ada duit, iaitu duit dirham. Jadi Rasulullah nak bagi penuh kedua-dua telapak tangan dia, dia kata ambil Jadi dia pun rauk kedua-dua telapak tangan dia, jadi penuhlah dengan duit tadi. Lalu bila lepas dia rauk, dia bilang satu-satu, jumlah dua tangan dia raupan duit tadi ialah 500 dirham je. Lepas tu sebab janji dia dengan Rasulullah, Abu Bakar kata buat dua kali lagi. Maksudnya patut sekali tu ya. Tapi Abu Bakar kata buat dua kali lagi. Dua kali rauk lagi. Kalau dengan nisbah nilai tadi dapat berapa dirham? 1,500 dirham lah, sebab sekali tu 500 dah, lepas tu dua kali rauk lagi. Ini bermakna sahabat juga tetap berpegang teguh janjinya. Lebih-lebih lagi janji yang belum mampu dilunaskan atau belum terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tengok Rasulullah ni, tengok saja yang paling kita rasa sedih waktu peristiwa Rasulullah nak hijrah. Bukankah Rasulullah banyak pegang amanah-amanah manusia lain kan? Harta-harta tertentu, barang-barang penting tertentu, tapi dia tinggalkan pesan ini pada siapa? Pada menantu dia, Sayyidina Ali. Maksudnya orang-orang Arab Quraisy walaupun dia bermusuhan dengan Nabi, tapi bila dia nak berjalan jauh, dia tak bawa benda-benda penting. Sebab tengah jalan tu takut kena rompak ke ambil ke orang, dia cari siapa untuk tinggal amanah tu. Dia pun berlawan dengan Nabi, tapi dia tak bagi ke Abu Jahal nak pegang harta dia. Dia tak bagi ke Abu Lahab nak jaga harta dia. Dia cari Nabi juga. Jadi Nabi lah duk pegang amanah-amanah tu. Bila Nabi nak berhijrah, kalaulah Nabi bawa sekali harta tu, orang pun akan query apa? Oh, Muhammad buat pelari, kita bagi amanah suruh jaga. Dia hijrah ke Madinah, dia bawa pi semua harta kita. Lagi buruk nama Nabi. Tapi sebab Nabi nak jaga amanah tu, Ali, kamu lambat sikit pi, pegang barang ni. Bila tuan dia mari tuntut, bagi balik kepada mereka semua dengan seadil-adil, dengan hak yang mereka tinggalkan padaku. Itu contoh yang dikaitkan dengan benarnya janji
Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nenek moyangnya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Baik.